Form 4, ini bab 6. Okey, untuk matematik moden tajuk dia ialah ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Tetapi dia juga ada dekat dalam Maths Form 4 bab 4. Tak ingat apa tajuk dia. Tetapi ini ialah dua bab yang lebih kurang sama. Cuma yang ini dia punya asas sahaja. So bila korang add maths, dia akan lebih kepada yang inilah. Kat sini dia ada banyak lorik. Dulu ingat lagi masa SPM tu dia ada banyak-banyak lorik daripada kertas graf. Okay. So apa yang korang kena tahu ialah bab ni dia masuk dalam matematik moden Form 4 KSSM. Ni bab baru KSSM bab 6. So korang boleh review lah ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So yang ni asas sahaja. Lebih deep korang akan ambil dekat nanti Maths Form 4 bab 4. Ini yang lebih deep. Lagi masuk yang dalam yang lebih susah. So nampak tak, kiranya asas matematik tambahan tu dia dah masuk dekat dalam matematik moden. So jangan fikir oh senang je matematik moden ni, aku boleh score. No guys, sebab dia dah ambil ada few topik yang dia dah ambil daripada Maths dia masuk matematik moden. Ada yang matematik moden dia dah gabung dua. Dia dah gabung dua bab. Okay. So jangan main-main matematik moden. So hari ni kita akan fokus kepada ketaksamaan linear. First kita kena tahu dulu situasi-situasi dia, and then baru kita akan try jawab soalan sebenar. Okay, soalan ni pun aku ambil daripada buku teks. Okay, so bila dia cakap, dia bagi satu situasi. Okay, ini real question lah. Dia akan bagi satu situasi, and then dia akan bagi tahu condition dia, and then kita kena identify dia punya ketaksamaan linear. So kalau kita tak tahu keyword, macam mana kita nak jawab soalan yang penyelesaian masalah? Betul tak? So apa yang kita kena buat ialah kita kena tahu dulu bila dia bagi situasi ni, apa ketaksamaan linear dia? Apakah simbol dia? Okay, so barulah kita boleh jawab soalan-soalan ni. So kalau matematik moden dia a bit simple macam ni. Ini hanya asas saja. Tapi bila korang ambil maths, matematik tambahan, korang kena tahu yang ini, dan korang kena tahu identify dia punya situasi dengan dia punya ketaksamaan linear. Next, korang kena lukis graf. Lepas lukis graf, korang kena lorik bahagian mana yang mewakili ketaksamaan linear tu. So maths dia a bit advance daripada ni. So walaupun dia a bit advance, Form 4 korang dah kena belajar dekat matematik moden. Okay, so situasi dia apa? Ini ketaksamaan linear dia. So kita akan try sama-sama. Okay, siapa yang menonton, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dengan komen, and then boleh juga tag kawan-kawan korang yang Form 4 ataupun Form 5. Sama je, Form 4 ke Form 5 ke, yang bakal SPM tahun ni kan, SPM tahun depan. So tolong tag kawan-kawan sebab benda ni sangat penting. Okay, so mari kita try. Bismillah. Dia cakap Y lebih besar daripada X. So sebelum tu kita kena tahu dulu kalau simbol ni lebih besar, kalau yang ini lebih kecil. Macam mana kau nak ingat? Contoh dekat sini dia ada 2 titik. So dekat sini nilai dia 2. Kat sini nilai dia 1 sebab ada 1 titik. Sini nilai dia 1, sini nilai dia 2 sebab 2 titik. Sebab tu yang sebelah sini lebih besar daripada sini, ini lebih kecil daripada sini. So ini dua simbol yang kau kena ingat. Ni lebih besar, ni lebih kecil. So kita try. Y lebih besar daripada X. So Y, so bila dia kata lebih besar, so simbol dia lebih besar daripada X. Ini simple. Waktu kau Form 1 kau dah belajar. Okay, next. Y kurang daripada X. So, Y kurang daripada X. Okay, dua ni simple. Next. Dia cakap Y tidak kurang daripada X. So, bila dia cakap tidak kurang, bermaksud lebih lah. Betul tak? Kalau tidak kurang, bermaksud dia lebih. Tapi daripada X kat sini, sebenarnya dia cakap Y dia lebih daripada X. Tetapi kat sini, kenapa dia tak terus mention Y lebih besar? Kan sama.
Betul tak? Sama je. Kenapa kat sini dia cakap lebih besar? Kat sini dia cakap tidak kurang. So, bermaksud dekat sini dia kena ada simbol sama. Kalau korang nak tahu, simbol ni dia sebenarnya gabungan. Lebih besar dengan sama, dia gabung lebih besar dengan simbol sama dengan. So, dapatlah simbol yang ni. Okay. So, korang kena pandai baca ayat dia. Kalau kat sini lebih besar, yes, dia simbol lebih besar. Tapi kalau dia cakap tidak kurang, so mesti ada simbol sama dengan. Mesti ada. Okay, next. Y tidak lebih daripada X. So, cakap, bila dia cakap tidak lebih, bermaksud dia kurang lah. So, kita letak terus kurang daripada X. Tapi apa beza ini dengan yang ni? Nampak tak perkataan dia ada tidak lebih. So, mesti ada simbol sama dengan. Tambah lagi satu. Okay, next. Y sekurang-kurangnya K kali X. So, dia cakap Y K kali X. Bermaksud Y ni darab X lah. K ni kali bermaksud darab. So, K kali X bermaksud K darab X. Dia akan jadi KX macam ni. K kali X bermaksud dia terus darab begini. So, dapat KX. So, bila dia cakap KX, dia cakap sekurang-kurangnya. Paling sikit. So, bermaksud lebih besar atau sama dengan KX. Bila dia cakap sekurang-kurangnya, bermaksud paling sikit. Minimum dia berapa? So, ini mesti ada simbol sama dengan. Okay, next. Y selebih-lebihnya K kali X. So, tadi aku dah cakap, K, kalau kali tu bermaksud darab lah. K darab X, kita dapat KX. So, Y dekat sini masih KX, tapi dia cakap selebih-lebihnya. So, paling sikit lah. Paling sikit. Paling sikit mestilah KS. Okay, yang ni korang faham ke? Kalau korang boleh follow, boleh komen tak dekat bawah supaya aku tahu korang boleh follow. Okay. So, next ialah maksimum Y ialah K. So, bila dia cakap maksimum Y ialah K, so Y. So, bila dia cakap maksimum bermaksud nilai yang paling tinggi. Dia tak boleh go dah. Itulah maksimum nilai dia. Contoh, macam kita exam. So, markah kita, maksimum kita ialah 100%. Betul tak? So, kita hanya boleh dapat Y lebih kurang daripada 100 ataupun Y sama dengan 100. Ini je maksimum yang kita boleh dapat markah dalam exam, 100%. So, kalau dia macam tu bermaksud kita boleh tak dapat markah 101, 120? Tak boleh kan? So, bermaksud paling tinggi yang kita boleh dapat markah ialah 100%. So, kita kena letaklah Y, markah kita boleh jadi kurang daripada 100 ataupun sama dengan 100. So, samalah konsep soalan ni. Y dia boleh jadi kurang daripada K ataupun sama dengan K. Next. Minimum Y ialah K. Sama juga, minimum tu yang nilai yang paling rendah. So, Y paling sikit dia boleh pergi ialah K. Dia boleh jadi sama dengan K ataupun dia mesti lebih besar daripada K. So, next. Dekat sini hasil tambah. So, bila hasil tambah bermaksud dia minta jumlah lah kan. So, kena ada perkataan tambah. Hasil tambah X dan Y. So, bermaksud X tambah Y. Kat sini lebih besar daripada X. Okay, so kita kena ambil yang ni, konsep dia tadi. Bila dia cakap Y lebih besar daripada X, dia tak ada simbol sama dengan. So, dia ada simbol lebih besar. So, sama juga ini. Hasil tambah X dengan Y lebih besar daripada K. Next, beza. Beza ialah minus. So, Y minus X kurang daripada K. So, less than K. Yang last kali, Y melebihi X sekurang-kurangnya K. So, dia kata Y ni lebih daripada X. Bermaksud Y tu mestilah lebih besar daripada X kan? So, bermaksud Y tu kita boleh tolak dengan X. Bila dia cakap lebih tu, bermaksud Y tu lagi besar daripada X. So, dia boleh tolak sekurang-kurangnya K. So, dia akan jadi lebih besar atau sama dengan K.
Ni dia sama dengan ni. Nampak tak keyword dia sekurang-kurangnya. So bila ada perkataan sekurang-kurangnya, lebih besar atau sama. Okay. Tapi dekat sini bila cakap Y melebihi X, so kita kena tolak. Okay. So kita akan continue dengan soalan. Benda ni korang boleh tengok. Nanti kau boleh review lah. Okay. So soalan dia. Okay, nombor 1. Encik Ahmad beli 2 jenis baju daripada pemborong untuk dijual di kedainya. Baju jenama P berharga RM6 sehelai dan baju jenama Q berharga RM10 sehelai. So, kalau kita boleh buat konsep, kita buat table dulu. So, sini baju P, ini baju Q. So, baju jenama P harga dia RM6. Dan baju jenama Q berharga RM10. So, Q RM10. Okay, RM10 sehelai. Okay, ini information yang dia bagi dekat dalam soalan. So, kita kena tulis dulu yang ini. Okay, next. Dia cakap jumlah. So, bila jumlah bermaksud operasi dia ialah tambah. Jumlah baju yang dibeli tidak melebihi 60 helai. So, dia minta jumlah baju. Bermaksud dia mestilah ada 2 benda. Ini tambah ini. Barulah kita dapat jumlah. So, bermaksud jumlah baju kita tak payah ambil harga. Dia minta baju sahaja. So, P tambahlah dengan Q. Okay, kita tahu hujung sini 60. Tidak melebihi tu apa simbol yang kita kena letak. So, dia boleh jadi kalau tidak lebih bermaksud dia kurang. Kalau tidak lebih, so bermaksud dia kurang. Tapi possible tak kalau P tambah Q ni ngam-ngam 60? Boleh. Ngam-ngam 60. So, sebab itulah dia jadi P tambah Q. Boleh jadi dia kurang daripada 60 ataupun dia sama nilai 60. Bermaksud P 30, Q pun 30. So, ngam-ngam dapat 60. Okay, next. Baju jenama P sekurang-kurangnya 3 kali baju jenama Q. Okay, nampak tak kat sini dia masih lagi sebut baju jenama. Dia tak sebut pasal harga lagi. So, tak payah fikir pasal harga. Okay. So, baju jenama P. So, kita letak P. Sekurang-kurangnya 3 kali. Tadi kita dah belajar kalau dari kali bermaksud darab. 3 kali jenama Q. So, kita tahulah sini dia akan jadi 3Q. 3 darab Q. So, kita akan dapat 3Q. Tapi, kalau perkataan sekurang-kurangnya, apa simbol yang kita kena pakai? So, dekat sini dia dah cakap. Tadi kita dah belajar. Y sekurang-kurangnya K kali X. So, nampak tak? Kurang. Paling sikit. Mestilah simbol macam ni. Paling sikit dia boleh jadi 3Q ataupun dia lebih banyak daripada 3Q. Sebab kat sini dia cakap sekurang-kurangnya. Bermaksud dia ada banyak lah. Bukan satu saja. Okay, next. Jumlah pembelian. Ini baru dia cakap jumlah pembelian tidak melebihi RM650. Nampak tak kat sini clue dia ialah duit. Barulah kita main dengan duit. So, tadi information yang kita dapat ialah sini P, sini Q. Sini 6, sini 10. Okay, so kita kena darabkan dia ni. P darab 6. So, dapat 6P. Q darab 10. Kita dapat 10Q. Bila dia cakap jumlah, bermaksud kita kena tambah. Bermaksud 6P tambah 10Q. Tapi tidak melebihi. So, bila dia cakap tidak melebihi, mestilah paling sikit ataupun sama RM650. Okay, so tapi dekat sini tak payah pakai RM. So, dia akan jadi 6P tambah 10Q lebih kecil daripada 650. Okay, so itu saja sharing aku untuk hari ini untuk ketaksamaan linear.